Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada mereka yang menonton video ini. Okay. Alright. Okay, tajuk live untuk sesi ini adalah apakah ubat-ubatan yang perlu kita semua ada disimpan di rumah. Okay. Kerana apa? Kerana saya tengok kebelakangan ni tempoh PKP ni banyak kita punya servis ya, kedai-kedai ditutup, sekatan polis pun banyak ya. Jadi terhad kita punya pergerakan dan juga kedai-kedai kita tak boleh nak dapatkan servis seperti biasa. Okey, baik. Tajuknya adalah apakah ubat-ubatan yang perlu ada di rumah. Okay. So sebelum tu saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya Muhammad Amin bin Muhammad Mansur, merupakan farmasis di Farmasi Mamin Pramo dan juga pemilik Farmasi Mamin lah ya, di bawah syarikat Al-Amin Healthcare Sdn Bhd. Jadi okey, jom kita pergi ke ubat yang pertama. Okey, ubat yang pertama adalah ubat demam. Okey, ubat demam seperti Panadol, kita perlu ada stok di setiap rumah. Paracetamol atau Panadol perlu ada bekalan yang wajib ada di rumah. Semua rumah lah. Sebab apa? Apabila demam contohnya, kalau sekadar demam sahaja, kalau kita mahu ke hospital dalam jarak yang jauh, ianya sudah tentu akan menyusahkan kita, menyukarkan kita untuk merawat demam tersebut. Lagi-lagi kalau awal-awal demam, baru 2-3 hari demam macam tu. So telan dulu ubat paracetamol. Okey. So ubat paracetamol sangat-sangat diperlukan. Apa brand tak kisah ya. Panadol ke, Ufamol ke, apa lagi? Paracap ke, Paracil ke. So terpulang jenama apa, yang penting ada ubat demam di rumah. So kalau mereka yang ada kanak-kanak ataupun budak-budak, kena ada paracetamol yang dalam bentuk minuman. Dalam bentuk minuman. So kalau contohnya ada juga yang simpan stok paracetamol yang suppository ataupun masuk dalam punggung. So anda juga perlu ada di dalam peti. So ataupun disimpan di tempat yang sejuk. Kalau simpan di tempat yang panas, suppository itu akan cair. Okey. So ubat demam paling penting. Sebab kerana apa? Kalau kita demam, kita akan rasa tak selesa pada badan kita, nak tidur pun tak lelap, semua benda tak boleh nak buat. Okey. So ubat demam. Paracetamol juga boleh digunakan untuk merawat sakit kepala, headache. So sakit kepala tidak menunggu waktu-waktu tertentu untuk kena. Bila-bila masa sahaja kita boleh kena sakit kepala. Malam pun kita boleh kena, pagi pun kita boleh kena, petang pun boleh. So apabila kita ada ubat paracetamol yang mengandungi paracetamol, bila kita makan ikut dos yang sukatan yang dibenarkan, mengikut umur dan berat badan tertentu, sakit kepala kita akan hilang ya, dan kita punya life akan boleh berlangsung seperti sedia kala. Okey. So itu ubat pertama, paracetamol. Yang kedua adalah painkiller ataupun ubat tahan sakit. Okey. Kerana apa? Kerana apabila kita sakit, tiba-tiba sakit belakang contohnya, sakit belakang sebab mungkin hari tu kita kerja banyak sangat ataupun kita tersadung, tersepak apa-apa benda dan menyebabkan kita punya badan sakit. Jadi bila kita telan ubat tahan sakit, kesakitan itu akan hilang dalam tempoh yang tertentu. So di situ kita jimatlah sikit. Maknanya bila kita tak sakit, kita boleh tidur dulu, sehinggalah kita dapat rawatan yang tepat di klinik ataupun di hospital. Alright. So ubat tahan sakit jenama apa tak kisah. Pergi je ke mana-mana farmasi, cakap nak ubat tahan sakit. Alright. Nanti farmasis akan tanyalah ubat tahan sakit yang macam mana, apa semua kesesuaian ataupun nak simpan stok ke apa. Seterusnya adalah ubat antihistamin. Ubat antihistamin ni maksudnya adalah ubat untuk merawat gatal, okey, untuk melegakan gatal, untuk melegakan sesama, untuk melegakan alahan. Okey, gatal, sesama, alahan, kita tak tahu bila kita akan diserang
bila kita akan menghidapi serangan gatal tu ataupun sesama, bila allergic contohnya. So bila kita rasa macam teruk sangat gatal kita, satu badan kita gatal disebabkan oleh mungkin ada benda yang tak sesuai dengan kita, badan kita allergic cuba lawan dan histamin banyak rilis. Jadi kita telan je ubat sesama ataupun ubat alahan atau ubat gatal dalam masa setengah jam hingga sejam macam tu, dia akan surut masalah tersebut. Kita boleh tidur dengan lena semula. Okey, itu yang makan punya. Dia ada juga ubat gatal yang sapu, dalam bentuk sapu, dalam bentuk lotion, dalam bentuk mandian pun ada juga. So yang makan pada saya perlu ada di setiap rumah. Yang sapu, yang calamine, okey, calamine lotion ataupun calamine roll on, yang macam kita boleh macam deodorant tu roll on, okey. Itu pun sangat-sangat bagus kalau kita ada stok di rumah kita. Okey, so pastikan ada ubat demam, tahan sakit, sesama gatal, allergic. Kalau ada yang kanak-kanak, ada rumah, ada kanak-kanak yang kecil, boleh simpan yang minum punya. Alright. So tapi kena tahu dos berapa. So berbincang dengan ahli farmasi anda dan juga doktor anda berapa ml yang perlu dia minum. 2 tahun ke atas selamat untuk kita bagi ubat sesama, ubat gatal, ubat allergic. Okey. 2 tahun ke bawah hanya 2 jenis, tak banyak pilihan yang ada di pasaran. So pastikan anda berbincang dengan ahli farmasi doktor anda. Lagi seterusnya adalah ubat cirit-birit. Ubat cirit-birit. Cirit-birit pun kita tak tahu. Mungkin esok kita akan kena cirit-birit. So, kalau kita dah stok ubat cirit-birit kita di rumah kita, so kita boleh ambil ubat itu dan telan, dan dalam masa sejam macam tu, cirit-birit kita akan berkurangan dan kita akan kembali bertenaga lah. Kita boleh tidur lah. Ubat cirit-birit ada banyak jenis. Jenama apa, bentuk macam mana, nak minum ke, nak yang biji ke, nak yang kuat ke, yang biasa ke, yang sederhana ke. Okey, anda harus ke farmasi berdekatan anda, okey, untuk dapatkan stok bekalan cirit-birit ini. Okey. Muntah, cirit-birit muntah ni dia berkait lah. Tapi kalau dah sampai 2 hari tak baik-baik juga, anda perlu ke klinik atau hospital segeralah, sebab benda tu bahaya. Dia boleh menyebabkan dehydration ataupun badan kekurangan air. Sebab apa? Cirit-birit ni, apa benda sahaja yang masuk dalam badan kita dia akan keluar, sama ada melalui kalau keracunan akan melalui najis, iaitu cirit-birit, atau muntah, dia terkeluar semua. Jadi sampai kita pun kering, tak ada air langsung dalam badan kita. Seterusnya ubat angin, ubat angin macam Gaviscon yang famous, popular, ataupun banyak lagi sebenarnya ubat angin yang terdapat di farmasi. Ubat angin, ubat cirit, ubat gastrik, ya. Kalau anda dapat sediakan ubat angin atau gastrik, ia lebih baiklah untuk anda. Okey. So, lagi yang paling penting juga adalah ubat cuci luka ataupun antiseptik lotion. Okey, kerana apa? Kerana kita tak tahu kita akan dapat luka bila. Luka ni maksudnya contohnya kat rumah kita ada pisau. So risiko bila ada pisau adalah luka pada jari kita atau kat mana-mana tempat. So bila kita ada luka je mana-mana, kita risiko jangkitan itu tinggi. Okey, so kita ambil sahaja antiseptik yang kita dah simpan stok tu, kita sapu pada tempat luka tu. Supaya apa? Supaya kuman tidak sempat untuk masuk ke dalam darah kita, ke dalam badan kita. Dia sempat mati awal-awal lagi kuman tu. Sebab tu nama dia antiseptik, mematikan bakteria. Okey. So apa-apa sajalah, ruam ke apa ke, kita boleh letakkan antiseptik, antibakteria yang krim punya. Selain daripada itu, ada banyak lagi lah dalam first aid. Biasa orang yang ada first aid box tu dia lebih arif lah. So anda kena tengok balik kat rumah anda. Okay. Apakah ubat-ubat anda simpan sekarang? Ubat demam ada tak? Ubat demam untuk anda ada tak? Untuk anak-anak anda ada tak? Sebab kalau anda ada ubat demam yang biji punya, tapi anak anda, anak yang tak pandai telan, so anda kena sediakan juga ubat demam dalam bentuk minuman. Okey. Supaya bila tengah-tengah malam demam, anda boleh bagi dulu mengikut sukatan yang dibenarkan. Okey. So ada biasa pada kotak, pada label ada. Sebab sekarang 7E dah tutup. Malam-malam
Saya pergi dah tutup. Dulu tak apalah, saya pergi ada 24 jam. So sekarang kita kena anggap keadaan kita ni macam kita balik kampung. Kampung betul-betul yang belum ada pasal yang kedai-kedai semua tutup. So kita dah simpan siap-siap stok emergency punya ubat. Alright. Apa lagi? Keracunan dah. Tindakan awal. Alright. So terjatuh, tangan sakit, kembung perut, minyak apa semua tu lah kena ada lah ya. Minyak-minyak angin semua tu kena ada. So itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Moga-moga memberi manfaat ya kepada anda. Mungkin memberi insight ataupun idea supaya lepas ni nak tengoklah dalam laci kat dapur ada tak ubat-ubat semua ni. So selain daripada tu anda boleh simpan segala macam ubat. Cuma risiko bila kita simpan segala macam ubat ni, risiko expired lah. Contoh ubat cerik-berik kita simpan, ubat mual, ubat lawyer pun kita simpan, ubat apa lagi? Ubat tahan sakit, yang macam-macam jenis ubat tahan sakit pun anda simpan. Ubat berhenti luka pun anda simpan. So last lah tak makan dan ubat dia akan expired dan anda buang macam tu saja. So melainkan anda memang seorang farmasi yang ada kedai farmasi, tak ada masalah lah kan. Sebab itu kalau boleh di setiap rumah, di setiap taman-taman, okey, ada tempat penyimpanan ubat. So bila berlaku je bencana apa-apa semua di kawasan tu, di kampung tersebut, memang dah ada kawasan tempat penyimpanan ubat. Jadi stok-stok ubat tidak terganggu lah ya, tidak terganggu. Okey. So selain daripada yang saya sebut tu, boleh berbincang dengan ahli farmasi anda. Okey. So itu saja perkongsian saya pada malam ini. Moga-moga memberi manfaat kepada anda yang kebanyakannya berada di rumah sekarang. Okey. So jumpa lagi insya-Allah. Jangan lupa Farmasi Mamin Pramo, Ketapang, Chinik, Wakaf Baru dan juga Gambang telah pun beroperasi sepenuhnya. Untuk waktu tempoh PKP ini kami buka daripada jam 8 pagi sahaja sehingga 7 malam hari-hari sepanjang tempoh PKP ini. Okey. So itu saja. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.